صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 3, baris atas sekali. Surat 3 baris atas sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Bijahi Sayyidina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim. Bijahi Sayyidina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim. Dengan kebesaran penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kebesaran Nabi Muhammad, Nabi kita, dengan kebesaran penghulu kita Nabi Muhammad yang terafdal mengucap selawat dan terutama mengucap salam kepadanya. Dengan kebesaran, dengan kebesaran ni takluk kepada telah menjadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di muka surat 2 tu, bawah tu, muka surat 2 bawah sekali tu, ja'alahallahu khalisatan liwajhil karim. Terjemahan dia, telah menjadi Allah Ta'ala hal keadaannya tulus ikhlas bagi zatnya, zat Allah yang maha mulia. Telah menjadi ni doa daripada pengarang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan akan kitab Bidayatul Hidayah ni tuluh ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengarang berdoa mudah-mudahan Allah menjadikan kitab Bidayatul Hidayah ni tuluh ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Zain ni berdoa dengan kebesaran. Takluk situ. Mudah-mudahan Allah menjadikan akan kitab Bidayatul Hidayah ni ikhlas. Jadi mudah-mudahan Allah menjadikan ni dengan kebesaran penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia minta supaya mudah-mudahan Allah menjadikan kitab ni ikhlas dianya, semata-mata kerana Allah. Minta ni dengan kebesaran penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni dia panggil apa ni? Dipanggil tawassul. Kita biasa dengar tak? Tawassul. Tawassul ni kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tawassulnya dengan kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni tawassul dipanggil. Bukan minta dengan Nabi, minta dengan Allah
dengan kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini panggil tawassul. Kadang-kadang kita tawassul dengan amal ibadah. Kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala dengan perkara yang kita lakukan ni, mudah-mudahan Allah taala. Ini tawassul dia panggil. Itu tawassul dengan amal ibadah. Tawassul ni dipanjanglah pembicaraan. Ada pandangan yang keras, dia tidak membenarkan langsung tawassul. Kita ahli sunnah wal jamaah dibenarkan tawassul tu. Terkadang kita tawassul dengan orang-orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan aulia-aulia ilah. Bukan minta dengan seseorang. Siapa sekalipun seseorang, tetap mereka-nya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala, makhluk Allah. Kita tidak minta dengan seseorang, tapi kita minta dengan keberkatan. Gitu. Beginilah. Ialah kadang-kadang kita nak minta direct ni, kita ni orang banyak dosa, orang banyak salah. Jadi kita minta, kita pun guna nama orang yang ada kedudukan di sisi Allah. Gitu je lah. Kita nak minta direct tu tak berapa, nak tu sikit lah. Kita pun bawa orang yang dikenali. Orang yang dikenali yang kita bawa tu tak boleh nak tolong kita, sebab kita nak minta tolong dengan orang lain. Kita nak tolong orang lain, tapi kalau direct tengok muka kita ni orang tak berlayang. Kita pun bawa lah seseorang untuk berjumpa dengan orang yang kita nak minta tolong. Orang kita bawa tu kita tak minta tolong dengan dia, sebab dia tak boleh tolong kita. Tapi dia ni dikenali oleh orang yang kita nak minta tolong. Gitu je lah. Ada ni. Bukan orang yang kita bawa tu kita nak tolong dia, bukan. Dia panggil tawassul. Ini tawassul dengan kebesaran penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bagi golongan-golongan yang melampaunya, dia syirik lalu dah. Dengan keberkatan, kekasih Allah Subhanahu wa taala di kalangan aulia-aulia ilah, mudah-mudahan Allah taala memperkenankan. Kamu minta dengan aulia ilah, syirik kamu. Tak, siapa minta dengan aulia ilah? Minta ni, wahai wali Allah, berilah saya. Tu baru minta dengan dia. Dah ni. Wahai wali Allah, beri kepada saya. Itu minta dengan dia. Tak. Dengan keberkatan kekasih Allah Subhanahu wa taala di kalangan aulia-aulia ilah, mudah-mudahan Allah taala perkenankan permintaan aku. Mana kita minta dengan Allah, tetapi kita menggunakan nama orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil tawassul. Dia kadang-kadang pembicaraan tawassul ni kadang-kadang panjang jadinya. Timbul tadilah golongan-golongan yang keras yang mensyirikkan semata-mata tawassul, yang mana bukan kita minta dengan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni tawassul dengan kebesaran penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan minta dengan Nabi, minta dengan Allah. Syekh Muhammad Zain, pengarang Bidayatul Hidayah, berdoa mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kitab Bidayatul Hidayah ni tuluh ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah menjadikan dengan kebesaran penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ni yang terafdal mengucap selawat dan terutama mengucap salam kepadanya. Jadi diterjemah seumpama tu. Kalau hak Arab tu, alaihi afdalus salati wa atamut taslim. Alaihi khabar muqaddam, afdalus salah tu mubtada muakhar. Afdalus salah, selebih-lebih selawat dan sesempurna salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sini dia terjemahnya yang terafdal. Alaihi itu diterjemah belakang, ibuh belakang, kepadanya tu. Yang terafdal mengucap selawat. Selawat ni Tuhan kurniakan rahmat serta membesar, dan terutama mengucap salam. Salam ni sejahtera daripada kekurangan kepadanya, kepada penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala adwa tu dia sambung dengan sebelum ni. Kalau kita baca la haula wala quwwata illa billah lah, wa tu tak ada lah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tapi baca tu baca molek lah. Jangan duk la haula wala, la haula wala. Apa benda pula baca gitu? Ada tu. La haula wala. Berarti gitu ya? La haula wala budak ni. Jangan gitu. Dia pergi molek lah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan tiada daya, dan tiada daya pada berbuat maksiat, dan tiada upaya pada berbuat taat, melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Tengok balik terjemahan dia tu. Dan tiada daya pada berbuat maksiat. Tak ada daya kita nak buat maksiat ni, melainkan dengan Allah Ta'ala gitu. Cuba tengok terjemahan tu. Hak ni saya sebut dah minggu lepasnya. Kitab Jawi ni terkadang tersilap cetakan. Kitab Jawi terkadang tersilap cetakan. Saya buat contoh minggu lepasnya hak muka surat 4. Ni hak muka surat 3 ni, cuba tengok. Hak ni pun cukup dah ni. Tiada daya pada berbuat maksiat, melainkan dengan Allah. Gitu. Tiada daya pada berbuat maksiat, dan tiada upaya pada pada berbuat taat. Tiada upaya pada berbuat taat melainkan taufik hidayah Allah. Tu jelas lah. Ni tiada daya pada berbuat maksiat. Bukan ni. Tiada daya berbuat maksiat. Tiada daya pada meninggalkan maksiat. Tiada daya pada meninggalkan maksiat. Bukan tiada daya pada berbuat maksiat tu. Tiada daya pada meninggalkan maksiat. Dan tiada upaya pada berbuat taat, melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Jadi sini pada berbuat maksiat, pada berbuat taat. Jadi kita ni boleh buat maksiat ni mari daripada Allah lah ni, gitu. Dia nak gini, kita ni boleh tinggal maksiat sikit sebanyak, kita boleh buat taat sikit sebanyak. Semua tu datang daripada taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tiada daya pada meninggalkan maksiat, bukan pada berbuat maksiat. Dia la haula wala quwwata, la haula an maksiatillah, wala quwwata ala ta'atillah illa billahil aliyyil azim, illa
illa bima'unatillahil aliyyil azim. La haula, dengan makna la haula an maksiatillah, tiada daya daripada meninggalkan maksiat, wala quwwata, dan tiada upaya ala taatillah, atas taat kepada Allah, illa bima'unatillah, melainkan dengan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna sepenuhnya bagi la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah, la haula an maksiatillah illa bi ismatillah, wala quwwata ala taatillah illa bi ma'unatih. Tidak ada daya pada meninggalkan maksiat melainkan dengan peliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tiada daya pada mengerjakan ketaatan kepada Allah melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiada daya pada meninggal maksiat, bukan tiada daya pada berbuat maksiat, pada berbuat taat. Maksiat ni pada meninggalkan. Hak ni tiada daya pada berbuat maksiat dan tiada upaya pada berbuat taat. Ni kita jauhi. Dia masalahnya adalah terkadang tersilap cetakan. Ni cetakan ni macam sebut mengelepas lah. Dia hak tuang kita asal tak ada cetakan, hanya tulisan tangan sahaja. Yang mana cetakan ni orang kemudian yang hantar kepada tempat cetakan. Di cetakan ni dia sekali cetak, faham tak? Sekali dia cetak tu 1,000, 10,000 cetakan. Mana kalau salah belaka. Sebab tu terkadang buku-buku baru kan, kitab-kitab baru, di muka hadapan tu ada pembetulan. Ada pembetulan. Jadi pembetulan ni mari mana? Mari daripada tuang kitab tu, tuang buku tu. Jadi dia hantar kepada cetakan, dia cek punya takut ada tersilap hak bahagian dia. Dia hantar kepada cetakan. Cetakan pula dia apa ni? Dia buat tobok dia apa semua tu. Diserah balik kepada tuang kitab. Tuang kitab periksa semula. Okey. Lepas tu dia pun cetak 1,000 naskah ke tak kira cetak. Tuang kitab tengok kemudian salah, baru jumpa salah mula. Tak boleh dah, tak boleh nak fikir dah. Sebab apa? Sebab tobok dah, cetak dah. Maka dia pun bubuh di helaian hadapan. Betul. Surat ni hak betulnya macam mana? Hak salah tu mari daripada mana? Mari daripada tuang dia. Sebab apa? Sebab sudah tercetak dah. Anda panggil apa? Kalau salah cetakan, bukan salah tuang, bukan. Cetakan tu tersilap. Kalau cetakan silap ni, ialah jauh ni. Tak ada upaya kita nak buat maksiat, malaikat datang daripada Allah lah buat maksiat ni, gitu. Tiada daya pada meninggalkan maksiat. Tiada upaya pada berbuat taat, melainkan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Boleh tinggal maksiat, pertolongan Allah. Boleh buat taat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba tiada daya pada berbuat maksiat. Kita tak ada upaya buat maksiat ni, melainkan Allah Taala lah ni. Kan? Jauh tukang lari. Tiada daya pada meninggalkan maksiat dan tiada upaya pada berbuat tu. Dia ejaan tu tak berapa nak berbuat aja mana tu. Berwaw termarbutah dah. Bukan tu. Berbuat. Apa tu? Berwaw tu betul lah. Hak saya ni berwaw te. Ber bagi depan,
waw bagi atas, ta marbutah tu bagi mati. Berbuat. Berapa baris pun tulis. Sebab apa? Sebab takut tak pandai nak baca. Dah waw ta marbutah. Nak baca warna tu. Akhirnya berbaris. Bagi atas, ta marbutah bagi mati. Buat. Gitu. Berbuat. Ejaan lama ni bukan salah ni. Ni bukan salah cetakan. Ini ejaan dia. Ejaan lama ni faham lah. Dia tak sama dengan ejaan kita sekarang. Sekarang ni kita tengok ejaan baru Jawi pun kita nak baca pun kekok. Sebab apa nampak tulisan dia tu. Hak mana ada A ada alif tau. Hak mana ada A ada alif. Kita tulisan Jawi ni tak semestinya ada A tu ada alif. Ada. Hak mana ada A ada alif. Hak tulis hak Jawi sekarang. Kalau Jawi lama dia rekah je. Tulisan dia ejaan dia. Bukan ejaan salah tapi ejaan hak ejaan lama. Ejaan lama. Sini tu dia je gitulah. Cuma kita tandalah sikit. Tanda ku ni Jawi baru sikit ke. Sebab kita kalau buat berwaw alih ta tau. Berwaw alih ta. Berbuat berwaw alih ta. Kalau ejaan kita berbuat. Dan tiada upaya pada berbuat ta'ah melainkan dengan Allah, yakni dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi. Nisbah martabat Allah Ta'ala lagi maha besar, lagi maha agung. Ini di penghujung permulaan terjemahan kitab Bidayatul Hidayah ni diakhir dengan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita tak ada daya upaya. Tak ada daya upaya. Boleh meninggalkan maksiat, boleh berbuat taat, kesemua tu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini hakiki dia gitulah. Tak ada daya upaya kita. Kita boleh meninggalkan maksiat, boleh mengerjakan ketaatan, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bacaan la haula wala quwata illa billah ni disunatkan kita perbanyak, dituntut kita perbanyak baca la haula wala quwata illa billah. Akan jadi kenderaan ketika meniti titian sirat. Bacaan la haula wala quwata illa billah. Tuk bila panggil kita hayya 'alas salah, la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Kemudian pula semayang sunat yang dituntut berjemaah, nak buat dan kena berjemaah, kita tukar dengan as-salatu jami'ah rahimakumullah. Kita pun jawab la haula wala quwata illa billah. Dia hak bang ni semayang fardu. Adapun semayang sunat yang dituntut berjemaah, nak buat berjemaah, diganti dengan as-salatu jami'ah rahimakumullah. Kita pun jawab mana? La haula wala quwata illa billah. Semayang sunat yang dituntut berjemaah, yang nak dilakukan di dalam berjemaah, barulah diseru dengan as-salatu jami'ah. Kalau semayang sunat nak buat berjemaah tetapi tidak dituntut berjemaah, maka kita nak berjemaah tapi semayang sunat yang tidak dituntut berjemaah, tak ada lah seruan lah as-salatu jami'ah. Mana contoh semayang sunat yang kita biasa buat berjemaah yang tidak dituntut berjemaah? Contohnya semayang sunat hajah, semayang sunat tasbih. Itu semayang sunat yang tidak dituntut berjemaah, tapi kita biasa buat berjemaah. Kita nak buat berjemaah, tidak disunatkan seru dengan as-salatu jami'ah. Hak diseru dengan as-salatu jami'ah
Yang pertama, sembahyang sunat. Yang kedua, yang dituntut berjemaah. Yang ketiga, kita nak buat dan kena berjemaah. Tiga syarat ni barulah diseru dengan as-salatu jami'ah. Sembahyang sunat, kita nak buat berjemaah, tapi tidak dituntut berjemaah, maka tidak disunatkan seru dengan as-salatu jami'ah. Contohnya sembahyang sunat hajah, sembahyang sunat tasbih, tidak dituntut berjemaah. Sembahyang sunat yang dituntutkan, kita kan ngaji fiqh kan. Sembahyang sunat ni dia bahagi dua. Satu sembahyang sunat yang dituntut berjemaah. Satu bahagian laginya sembahyang sunat yang tidak dituntut berjemaah. Kalau kita masuk dalam tajuk fiqh, sembahyang sunat. Di basic kitab fiqh ni sembahyang sunat dibagi lalu. Dia bagi kepada dua bahagian. Yang dituntut berjemaah, yang tidak dituntut berjemaah. Yang dituntut berjemaah ni beberapa sembahyang sahaja. Mana yang dituntut berjemaah? Sembahyang sunat 2 hari raya, sembahyang sunat 2 gerhana, sembahyang sunat istisqa minta hujan. Ni dituntut berjemaah. Kemudian sembahyang hak ni tak ada khilaf. Hak 5 ni tak ada khilaf. Kemudian sembahyang sunat tarawih. Hak ni ada khilaf. Hak ni mazhab Syafi'i yang muktamad, dituntut berjemaah. Pandangan mazhab Syafi'i dah buat macam Nabi buat. Tu mana dia Nabi buat berjemaah tarawih? Nabi buat masing-masing. Tu ada pandangan. Tapi yang dituntut berjemaah sepakat ulama 5 sembahyang. 2 hari raya, 2 gerhana dan sembahyang minta hujan. Sembahyang tarawih ni ada khilaf dah. Ada ni. Tapi tak apalah, kita pandangan muktamad dituntut berjemaah. Pandangan Taif kata afdal sembahyang tarawih seorang. Sebab apa? Sebab Nabi buat seorang. Kita sembahyang tarawih seorang ni pula selamat kita daripada riak, daripada kerana orang. Dan sembahyang tarawih ni pula bukan buat lepas sembahyang isyak. Sembahyang tarawih ni buat ke tengah malam sikit. Bukan buat lepas sembahyang isyak. Orang sembahyang tarawih berjemaah lepas sembahyang isyak betul-betul ni dipanggil minal bid'il kusala. Bid'ah orang malas. Sakit dengar tau. Tu kitab kata. Nabi buat tarawih berjemaah 3 malam. Pada tahun yang kedua hijrah. Malam 23, malam 25, malam 27. Tahun yang kedua hijrah. Tahun yang pertama difardukan puasa Ramadan. Nabi hijrah ke Madinah, tahun pertama tak ada lagi puasa Ramadan. Tahun yang kedua barulah difardukan puasa Ramadan setengah zakat. Di situlah bermulanya sembahyang tarawih. Tapi Nabi sembahyang sendiri-sendiri. 3 malam sahaja Nabi buat berjemaah. Tapi Nabi buat berjemaah pun bukan lepas sembahyang isyak. Nabi masuk dalam rumah Nabi dahulu. Sahabat balik belah Kedah, tinggallah beberapa kerat sahabat hak tak balik. Kemudian tu Nabi pun keluar. Nabi pun sembahyang bersama dengan sahabat yang tak ramai mana tinggal. Sebab apa baliklah Kedah, maka bukan buat lepas isyak. Jadi orang hak balik ni rugi dah lahnya. Jadi malam kedua kau ramai tunggu. Malam ketiga lagi ramai tunggu. Akhirnya Nabi tak keluar dah. Berjemaah bersama dengan sahabat. Sebab apa? Esok pagi Nabi kata takut diwajibkan ke atas kamu. Jadi Nabi buat 3 malam je. Tahun yang kedua hijrah. Lepas tu tahun yang ketiga, tahun yang keempat, sampai Nabi wafat tidak ada dah. Tidak ada berjemaah tarawih. Sebab tu setengah pandangan tarawih pun tidak dituntut berjemaah. Afdal sembahyang sendiri. Sebab Nabi tak buat. Nabi buat 3 malam sahaja. Nabi berhenti. Pada masa Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, tidak ada. Tahun yang ke-13 hijrah, Sayyidina Umar menjadi khalifah, tidak ada. Tahun yang ke-14 hijrah, tahun yang kedua Sayyidina Umar menjadi khalifah, barulah didirikan jemaah, didirikan tarawih secara berjamaah. Sebab tu ada pandangan kata main tarawih ni ambil asal. Nabi buat tidak berjemaah. Sebab Nabi buat gitu serta
Selamat kita daripada riak. Kan? Buat macam baru ni lah. Macam baru ni. PKP baru ni. Tu, waktu balik asal. PKP baru ni kan mana ada ni. Ya, bulan Ramadan tu kan. Masa tu boleh lagi mai berjemaah. Bulan Ramadan tu tak boleh lagi dak mai jemaah dah, masjid tak buka lagi dah. Masa bulan Ramadan baru ni tu. Tarawihnya di mana? Di rumah masing-masing. Itu hak asal. Macam mana? Boleh buat ke tak? Boleh buatlah macam masa dulu-dulu mayang berjemaah di masjid 20 rakaat. Buat di rumah boleh buat 20 rakaat, lagi semangat, lagi sedap puasa di rumah. Tu baru ya. Kalau masa dulu-dulu berjemaah boleh buat 20 rakaat, kena PKP baru ni mayang di rumah tak buat. Maknanya selama ni buat tarawih kerana ada orang ramai. Kalau tak ada orang ramai jadi senyap tarawih di rumah, tak ada dah lah. Tu dipanggil riak. Ataupun hok berjemaah di masjid selama ni 20 rakaat, tarawih masa PKP baru ni di rumah jadi potong tinggal 8. Ke macam mana? Tinggal 8. Mana kira? Tu masing-masing tu. Tapi ialah kita orang awam ni terkadang keikhlasan tu keikhlasan lah. Tetapi riak tu ada juga. Kerana Allah tu kerana Allah. 70%, 80% kerana Allah. Tapi baki lagi tu 30%, 20% kerana yang lain daripada Allah. Kerana orang tengok, kerana orang ramai. Kalau seumpama ni pandangan Imam Ghazali, pandangan muktamad, masih pahala sekadar hak ikhlas 70% tu lah. Ada ni. Boleh lagi pahala qada tu. Tapi ada pandangan dia nak 100% kerana Allah. Ada je berapa persen bukan kerana Allah, terbatas terus pahala. Di satu kau tak ada rasa hak lain. Pandangan muktamad, pandangan Imam Ghazali. Kalaulah ba'is yang membangkit kepada kita ibadah kerana Allah lebih besar, kerana lain itu ada jugalah. Maka dapat pahala sekadar kerana Allah tu berapa persen. Itu pandangan muktamad, pandangan Imam Ghazali. Kalau kerana Allah 50%, kerana yang lain 50%, maka terbatal pahala tapi tidak ada dosa. Sebab apa? Al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebaikan dia akan menghilangkan kejahatan. Mana kebaikan? Ikhlas 50% menghapuskan dosa riak 50% tu. Kan ikhlas 50% kerana Allah, riak kerana lain 50%. Ikhlas ni kebajikan, riak ni kederhakaan. Jadi ikhlas 50% ni dia menghapuskan dosa riak 50%, tapi pahala ikhlas tak ada dah lah. Itu pandangan Imam Ghazali. Jadi makna kalau kita biasa-biasa 20 rakaat, tapi hak masa PKP baru ni tinggal 8, makna tak solid lah ikhlas tu. Tak solid ikhlas. Gimana? Ada tak buat langsung. Tak buat sungguh. Yang selama ni 30 malam tak pernah tinggal. 30 malam tak pernah tinggal, tapi hak ni hak grup 8 rakaat lah ni. Kalau hak grup 20 rakaat 30 malam tu rasanya takkanlah daripada 20 rakaat 30 malam kena PKP tak buat langsung, jauh sangat tu lagi ya. Kalau hak 20 rakaat ni, kalau hak kuat dia tinggal tunggu 8. 8. Tapi kalaulah setakat 8 kena PKP tak pergi masjid, jadi 8 turun kepada berapa? Turun kepada 0. Tak buat langsung. Hak 20 mungkin turun pada 8. Tu potong dah tu. Hak 8 dia potong juga tapi tinggal 0. Memang dia kata tak buat langsung, dia kata Allah. Abang apa tu? Capu tu. Selama ni boleh berjemaah, boleh buat kerana berjemaah orang ramai. Tapi tadilah pandangan Imam Ghazali tengok. Tu kadang-kadang kita ni kerana orang, adalah sebanyak kerana orang, tapi hak lebihnya kerana Allah.
Lebihnya kerana Allah. Kerana orang tu berapa persen sahaja, maka tak ada lah pahala berapa persen tu. Tetap boleh pahala sekadar sebanyak mana keikhlasan kita. Ikhlas solid 100%, tak ada lah pahala sepenuhnya lah. Ikhlas sekadar 90%, boleh pahala 90%. Itu pandangan Imam Ghazali. Jadi hak masalah tarawih ni memang ada khilaf. Hak sepakat ulama dituntut berjemaah 5. Semain 2 hari raya, semain 2 gerhana, kemudian semain minta hujan. Kemudian semain tarawih, kemudian semain witir bulan Ramadan. Semain witir disunatkan tiap-tiap malam. Yang bezanya witir bulan Ramadan disunatkan berjemaah serta disunatkan baca kuat. Itu beza dia. Witir di bulan lain tidak disunatkan berjemaah dan disunatkan baca perlahan. Witir bulan Ramadan disunatkan baca kuat. Sama ada kita menjadi imam witir tu ataupun kita sembahyang seorang diri. Witir berjemaah, hak duk buat semuanya bulan Ramadan tu imam baca kuat. Tapi witir baca kuat ni bukan untuk imam tu saja. Kita sembahyang witir di rumah sendiri. Di akhir malam itu lebih afdal daripada kita sembahyang witir di awal malam, walaupun di awal malam dapat berjemaah sekalipun. Kita buat witir bulan Ramadan seorang diri, sunat baca kuat bulan Ramadan. Tapi kalau kita sembahyang witir di bulan yang lain, tidak disunatkan berjemaah dan tidak disunatkan baca kuat, disunatkan baca pelan. Itu je beza dia lah. Jadi hak disunatkan berjemaah tarawih witir. Hak ning saja kita nak buat berjemaah disunatkan seru as-salatu jami'ah. Kalau sembahyang hajah tidak dituntut berjemaah. Kita buat berjemaah tak apa, tidak dilarang. Pada ni. Cuma kalau kita buat berjemaah sembahyang hajah yang tidak dituntut berjemaah, kita buat berjemaah juga dapat tak pahala berjemaah. Setengah pandang kata dapatlah pahala jemaah walaupun tidak dituntut sekalipun. Ada pandangan dah orang tak tuntut kamu pergi buat, tak bolehlah pahala berjemaah. Jadi sembahyang hajah berjemaah sama pahala dengan sembahyang hajah seorang. Itu satu pandangan. Yang kita buat berjemaah tu kita pakai pandangan boleh juga pahala berjemaah. Kemudian setengah-setengah tu guru dia kiaskan sembahyang hajah dengan sembahyang istisqa. Sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Tu Nabi buat berjemaah. Tak sama tak sembahyang hajah dengan sembahyang istisqa. Lebih kuranglah sebab sembahyang istisqa ni kemarau, ketiadaan air, maka sembahyang istisqa kenapa? Minta supaya Allah Taala turunkan hujan. Jadi macam hajat juga tu. Jadi sembahyang istisqa Nabi berjemaah, sembahyang hajat pun buat berjemaah juga. Gitu jelah. Lepas tu kita kebiasaannya buat sembahyang hajah berjemaah, jangan ada persoalan. Tidak dituntut berjemaah. Tu selapih. Betul, tidak dituntut berjemaah. Tapi kalau buat berjemaahnya macam mana? Ada. Tidak dilarang. Kisah Ibn Abbas radhiyallahu anhu marah. Hak semayang belakang Nabi sebelah kiri, hak Nabi alih kita tak belah kanan tu. Ingat tak masalah tu? Masyhur masalah tu. Ibn Abbas. Dia semayang di belakang Nabi, duduk belah kiri. Bukan tak tahu dah duduk belah kanan. Duduk belah kiri ni boleh kedok. Dia pun terah duduk belah kiri, Nabi pun alih letak belah kanan. Ikut Nabi semayang tu bukan semayang fardu, semayang sunat malam, semayang malam. Dan malam pun tidak dituntut berjemaah juga. Tu ikut belakang Nabi berjemaah, Nabi tak larang pun. Tapi dibuat tu dah kenalah duduk belah kiri gitu. Muka seorang je kan duduk belah kanan lah. Nampak tak? Nampak dah di situ. Malam malam tidak dituntut berjemaah, buat masing-masing. Tiba-tiba pergi turut belakang Nabi, Nabi tak larang. Mana apa ni? Tidak dituntut berjemaah, kalau buat berjemaah tidak dilarang. Tapi yang khilafnya dapat tak fadilah berjemaah. Tu je. Hak kita dah buat tu buat kita kira dapat fadilah berjemaah. Tapi kalau hak selapih ni, mayat hajah tidak dituntut berjemaah. Kita pun panggil, mari kita mayat hajah berjemaah, dia pun lagi duduk belakang. Apa ni mengaji tak mengaji pun ni. Mayat hajah tidak dituntut berjemaah. Kena-kena dia mengaji tak selapih je.
Orang buat berjemaah ramai-ramai, dia lari duduk belakang. Apa? Tak ada dalam kitab ayat dah. Dia dua bahagian sembahyang sunat. Dituntut berjemaah, tidak dituntut berjemaah. Cuba tengok yang dituntut berjemaah ada tak sembahyang hajat? Memang tak ada. Dituntut berjemaah tadi lah. 2 hari raya, 2 gerhana, sembahyang hujan, sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat witir. Itu yang dituntut berjemaahnya. Sembahyang hajat, sembahyang tasbih, tak ada dalam bahagian tu. Apa ni orang masjid ni buat juga berjemaah ni? Tak dituntut berjemaah. Orang masjid ngerti dah tu. Dia tak reti, tapi dia berasa dia reti. Tapi nak ayat sininya, walaupun kita buat berjemaah, tetapi hak asalnya tidak dituntut berjemaah, tidak disunatkan seru dengan as-salatu jami'ah. Situ. Ni ada juga nama ajak. As-salatu jami'ah, tak sunat. Seru seumpama tu. Dah kita nak berjemaah kan? Disunatkan seru as-salatu jami'ah, semai sunat yang dituntut berjemaah, kemudian nak buat dalam keadaan berjemaah. 3 perkara ni. Taulah diseru dengan as-salatu jami'ah. Rahimakumullah. Kemudian kita dengar ni jawab la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Tak ada daya pada meninggalkan maksiat, tak ada upaya pada berbuat ketaatan, melainkan kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesemuanya datang daripada Allah. Ini hakiki dia gitulah. Hakiki dia la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Orang sampai makam hakiki, dia sampai makam la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada. Hak Tuhan belaka. Itu makam la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Adapun kita makam syariah, makam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau kami yang sembah. Akan dikau ya Allah kami yang minta pertolongan. Ini makam syariah, makam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu hak makam la haula wala quwata illa billah, itu makam aulia, makam hakiki. Itu makam fana, makam baqa. Jangan duduk lakon tu. Kita duduk makam syariah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikajulah ya Allah kami sembah. Ni kami yang sembah. Dengan bahawa ketaatan ni kami. Ni tak ada. Ketaatan ni Allah Taala. Tak ada. Kami tak ada. Kami tak ada daya upaya. Meninggalkan maksiat, berbuat taat, tak ada daya upaya kami. Semua tu Allah Ta'ala belaka. Itu makam hakiki dia panggil. Tapi kita makam syariah, iyyaka na'budu, akan dikau ya Allah. Ni kami yang buat, kami. Itu kita ahli sunnah wajib kita isbatkan di akidah, kita letakkan di akidah hamba seseorang ada pilihan dan ada perbuatan. Kami sembah akan dikau ya Allah, kami sembah, pilihan kami yang sembah ni, perbuatan kami yang sembah engkau ya Allah. Tu makam syariah dia panggil. Pegangan ahli sunnah wal jamaah, kita isbatkan, kita netapkan, hamba ada pilihan, hamba ada perbuatan. Iyyaka na'budu, akan dikau kami sembah, kami sembah ni pilihan kami, dan kami sembah ni lah perbuatan kami. Wajib berpegang seumpama tu. Tetapi hakiki sebenar-benarnya pilihan kami, perbuatan kami itu sendiri tetap qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Itu ahli sunnah wal jamaah. Aku nak jaga pula situ tu. Tetapi kalaulah dia makam syariah, bukan makam fana, yang Allah Ta'ala lenyapkan di bahasa tidak ada malaikat, hanya ada Allah, tiba-tiba tak ada kita, tak ada daya upaya mu Tuhan belaka. Tu Jabariyah, akidah terpesong. Hak makam hakiki tu bukan dia lakon, Tuhan buat dia gitu dah. Sampai makam la haula wala quwata illa billah ni Tuhan lenyapkan di basirah. Tidak ada di basirah mereka, melainkan hanya ada Allah Subhanahu wa taala.
Bukan kata pilihan diri tidak ada. Bukan kata usaha diri tidak ada. Diri pun tidak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maqam fana, maqam awliya. Yang duk lakon. Diri dia pun tak ada. Yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham tak ni? Ni kadang-kadang baca-baca kita haqiqah dengan guru yang tak mursyid, guru yang tidak kejap pegangan, akhirnya terundur jadi Jabariyah. Tak ada Tuhan berlaku. Jangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami yang sembah, kami yang minta pertolongan. Ya, baik. Itu maqam syariat. Hak Tuhan lenyapkan di basirah, naik maqam fana, itu maqam la haula wa la quwata illa billah. Ya timbul tu ada jenis beramal. Tak ada kita Tuhan belaka. Nak semayang ni berdiri ni Tuhan. Boleh angkat tangan takbir, mu Tuhan. Boleh baca Fatihah, mu Tuhan. Apa girok tunya? Kita kan usolli sahaja, aku semayang. Aku semayang. Kita baca doa iftitah. Wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadap diri aku. Tengok tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku, lillahi ta'ala. Kan itu bacaan kita. Itu doa iftitah yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Aku belaka tu. Ni tiba-tiba selagi ada aku, ada keakuan, syirik. Allah ni pengaruh belaka ni. Kena hilangkan aku. Nak hilang mana kita maqam syariah? Nak hilang aku, tak ada aku. Mu Tuhan. Ni jadi Jabariyah. Selagi ada aku, syirik dia kata. Sebab apa? Aku tak ada orang Tuhan belaka. Ada orang benda tak ada. Jadi syiriknya Tuhan. Tuhan ada, aku ada. Aku tak ada, tiba-tiba jadi ada. Syirik dia kata. Aku ni salah. Tu iblis kan. Iblis kan? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Tengok ada aku tu sesat iblis ya. Tak ada aku. Kita pelik sungguhlah. Kita dah baca ni qul a'udzu birabbin falaq. Bukan aku berlindung. Ma ta'budun, tidak aku menyembah akan barang yang engkau sembah, bukan aku tu. Lakum dinukum waliyadin, bagi aku agama aku tu. Apa tak ada akunya? Tiba-tiba ada aku ni syirik, salah. Sebab apa? Tu iblis. Ana khairu minhu, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Ada aku tu dia salah. Iblis salah tu dia. Kita aku belakangnya. Tapi dalam kitab tu, dalam kitab hikam contohnya hak aku Pulau Manis itu, selagi merasai ada pilihan, ada usaha, ada merasai, kita yang memilih. Mentadbir yang mengatur, kita yang melakukan. Belum lagi mentauhidkan Allah. Belum tauhid mana? Tauhid khasah aulia. No. Bukan tauhid syariat permulaan agama ni, bukan. Jadi maknanya selagi merasai ada pilihan perbuatan takbir, belum naik maqam aulia. Pelik apanya? Kita ingat kita wali dah ke? Dah maqam aulianya macam mana? Tidak ada. Aku tidak ada di basirah. Diri pun tidak ada. Ni kata tak boleh laku ni hak ni. Semua kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita tidak berpegang di akidah kita, hamba ada pilihan, kita ni ada pilihan dan perbuatan, tu Jabariyah. Akidah sesat. Akidah yang bercanggah dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikau ni, kami yang sembah ni. Dia tak sama dengan maqam syuhud.
Maqam la haula wala quwata illa billah dengan pegangan Jabariyah. Jabariyah tu hak pegangan syariah, salah. Hak maqam syuhud, maqam la haula wala quwata illa billah, Allah yang lenyapkan di basirah mereka. Bukan mereka yang tidak berpegang di akidah. Ni ada tak ada pilihan, tak, bukan. Allah yang lenyapkan basirah mereka. Waktu kata jangan lakon. Duk maqam syariah, maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kena jaga molek. Sekarang ni ada dua pesen. Hak telajak qadariyah satu hal. Jadi hak orang tua kita ni jadi tak berapa nak pakai molek. Orang tua-tua kita ni dulu kok antara ahli sunnah Jabariyah, itu di antara ni sebutan. Ahli sunnah, qadariyah, jabariyah. Ahli sunnah, qadariyah, jabariyah. Jadi sebutan. Sebab apa ni? Nak beringat. Sebab antara ahli sunnah dengan qadariyah dengan jabariyah ni, kalau kita kata kok selisihnya sikit je. Sikit je selisih. Ada ni. Terundur sikit jabariyah. Telajak je qadariyah. Dua-dua sesat belaka. Nak letak ahli sunnah ni, patut ingat semua ahli sunnahnya macam mana, qadariyahnya macam mana, jabariyahnya macam mana. Apa qadariyah jabariyah sesat nak tahu juga, supaya apa? Supaya kita jaga. Kita bukan nak tahu hak betul je, hak salah nak tahu juga. Bila kita tahu ahli sunnah macam mana, qadariyah macam mana, jabariyah macam mana, kita dah tukar dah. Cuma apa? Ahli sunnah ni ni bukan ni qadariyah ni. Ni bukan ni jabariyah ni. Mana apa? Sahih kita. Dia dah gitu. Kata orang tua ni ahli sunnah, qadariyah, jabariyah. Qadariyah, jabariyah. Peringat. Takut apa? Takut terundur ataupun telajak. Terundur jabariyah, telajak qadariyah. Tapi lain ni jadi jabariyah pun ada, qadariyah pun lagi ramai. Jabariyah ni mari daripada orang salah pengajian. Dia nak lakon maqam la haula wala quwata illa billah tadilah. Dia duduk maqam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia tak lakon. Tak ada Tuhan belaka. Mana gitu? Kita wajib isbatkan di akidah kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Tapi pilihan perbuatan kita tetap hakikinya hak qada qada juga. Jadi hakiki tak ada lah sebenarnya pilihan dan perbuatan. Hakikinya memang tak ada. Dan kalau tak ada jabariyah, hakikinya memang jabariyah. Memang sebenarnya tak ada. Tapi wajib berpegang ada pilihan dan perbuatan. Itu sekat tu sudah lah. Memang hakikinya jabariyah. Dan kenapa jabariyah jadi salah pula? Salah lah ayat Quran kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nak ubah mana? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Nak ubah mana? Kita dah baca semua tu. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Balasan kebaikan atas seseorang atas kebaikan yang diusahakannya. Balasan kejahatan atas seseorang atas kejahatan yang diusahakannya. Seseorang yang usahakan kebaikan dapatlah manfaat, balasan baik. Seseorang yang usahakan kejahatan dapat balasan buruk. Tapi seseorang itulah yang usahakan buat kebaikan dan seseorang itulah yang usaha buat kejahatan. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Tapi hakikinya tetap sekalian qada dan qadar. Hakikinya begitu. Tapi kita bukan duduk makam hakiki. Duduk makam hakiki, makam la haula wala quwata illa billah. Itu hak Tuhan beri. Hak Tuhan kurnia tu. Itu cerita lain. Jangan duk lakon. Hak lakon tadi ni kena hilangkan keakuan, kena hilangkan kewujudan diri, kena hilangkan kuasa diri, kena hilangkan pilihan diri. Nak hilang ni kita wajib berpegang. Dia bawakan gini ni bukan ceramah barang-barang ni, ceramah dalam TV. Orang ceramah-ceramah seumpama ni. Cakapnya lembut, cakapnya perlahan slow je. Bukan bidang agama pun, tetapi membaca kitab-kitab hakikat. Tanpa guru ataupun berguru-guru yang tidak mursyid. Jangan merasa memiliki apa-apa, tak ada milik apa-apa, hak Tuhan belaka. Itu hakikinya gitulah. Tapi kita rasa tak memiliki, memang kita rasa memiliki.
Memiliki diri kita, kekuatan kita, memiliki harta benda kita, memiliki keluarga kita, tak ada salah apanya. Tapi hakikinya lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Allah Taala berkata tu hakiki. Kita rasa memiliki, tak ada salah nak hilangkan rasa memiliki, nak hilangkan macam mana? Kena hilangkan keakuan ananiah, dia kata. Ni nak pergi nak lakon hak hakikah. Di Terengganu kita banyak pasal ni, ingat molek. Di Terengganu kita di banyak pasal ni. Salah tu ambil mana? Tu salah ambil daripada pengajian kitab hakikah dengan guru yang tidak mursyid. Tundur jadi Jabariyah, kemudian mudah mensyirikkan orang. Syirik selagi ada rasa diri, syirik. Allah, syirik ke mana pula? Selagi merasai memiliki, syirik. Sebab milik tu milik Allah, bukan milik kita. Rasa milik kita tu kita sudah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Senang dia ceramah. Tapi kita kena ingatlah hakikinya macam mana. Sebenar-benarnya qada qadar. Pilihan kita pun qada qadar. Usaha kita pun qada qadar. Ada ni. Ini kita ahli sunnah wal jamaah kena letak molek lah. Jabariyah macam mana, qadariyah macam mana. Qadariyah ni ikhtiar usaha kita memberi bekah. Tu qadariyah. Kita ahli sunnah ikhtiar usaha tak beri bekah. Tapi kita ahli sunnah diri ikhtiar usaha pun qada dan qadar. Sekarang ni timbul pula dikatakan mereka ahli sunnah tapi bukan ahli sunnah. Ikhtiar usaha tidak beri bekah. Mana dak qadariyah dah tu. Qadariyah itu usaha bekah. Tetapi diri itu usaha hak kita sungguh. Tu bukan ahli sunnah. Ada ni. Diri itu usaha tu hak kita. Tapi tak beri bekah. Tu bukan ahli sunnah. Kita dah bukan kata tak beri itu usaha tak beri bekah. Diri itu usaha pun qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi timbul pasal lain pula sekarang ni. Jabariyahnya tidak, sebab berpegang ada pilihan dan perbuatan. Tapi pilihan dan perbuatan tak berkah. Tidak qadariyah. Tapi pilihan dan perbuatan tu hak kita. Tidak. Pilihan dan perbuatan hakikinya tetap qada dan qadar Allah. Kita nak mau cerita hakiki sebab kita bukan makam hakiki. Kita kena cerita hakikinya macam mana. Cuma kita tak naik makam hakiki. Ini satu perkara pula ni. Nak jadi ahli sunnah ni, Jabariyah dak. Qadariyah macam dak. Tapi tak lekat juga di ahli sunnah. Tak lekat di ahli sunnah. Atau kata kena kemah molek tu. Tak ada tu, tak ada. Amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikinya la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tak ada daya pada meninggalkan maksiat, tiada upaya pada berbuat taat melainkan kesemuanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi lagi maha besar. Telah berkata yang ampunya karangan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi telah berkata tu ayat barulah tu, kena buat kena buat sengkam molek. Telah berkata yang ampunya karangan. Siapa ampunya karangan? Yang mengarang itulah ampunya karangan. Syekh Sanusi kata dalam matan Ummul Barahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ini bismillah hak Syekh Sanusi. Kita bismillah musuh dua tu, Bismillahirrahmanirrahim dah tu. Itu hak Bidayatul Hidayah hak Syekh Muhammad Zain. Hak bismillah ni, hak ni lah hak matan Ummul Barahim. Dia ada Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di bawah tu Alhamdulillah. Kemudian wassalatu wassalam ala Rasulillah. Kemudian i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Hatu hak matan Ummul Barahim. Lepas tu saya biasa suruhnya carilah macam hak kuning tu tanda. Hak mana hak matan Ummul Barahim. Ni Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mana hak yang kedua?
Bismillahirrahmanirrahim. Sebaris, 2 baris, 3 baris, 4 baris, 5 baris, 6 baris, 7 baris. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Hatu matan Umi Ibrahim. Lepas tu turun bawah lagi tu, baris yang ke-10 daripada bawah, i'lam annal hukmal aqliya yanhasiru fi salasati aqsamin. Tu hak matan Ummil Barahim. Hak kat luar tu itu adalah terjemahan serta huraian Syekh Muhammad Zain kitab Bidayatul Hidayah. Kena tahu jugalah hak mana hak matan Ummil Barahim. Di matan Ummil Barahim tu biasa dibuat kurungan. Di kurungan tu ada macam bunga-bunga halus sikit di tengah kurungan. Hak tu hak matan Ummil Barahim. Tapi nak moleknya hak matan Ummil Barahim tu ada sendiri tangan. Baru molek tu kecil je. Matan Ummil Barahim ni di Masjid Gelung Bila 2-3 tahun lepas khotang dah sekali dengan Baba Wang Ismail Fatani. Pernah khotang sekali hak matan Ummil Barahim di Masjid Gelung Bila. Buat daurah di bulan Ramadan dah. Daurah di bulan Ramadan 2-3 tahun lepas. Itu matan Ummil Barahim karangan Syekh Sanusi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.